Pada penghujung musim panas iaitu pada awal bulan Ogos tahun 2010, seorang wanita yang bernama Amber Alyssa Tuccaro berumur 21 tahun membuat perancangan bersama-sama dengan rakan perempuan dia untuk pergi bercuti jangka masa pendek ataupun a short vacay trip dalam bahasa Inggeris lah. Jadi mereka berdua pun merancang untuk pergi bercuti ke sebuah tempat yang bernama Edmonton, yang di mana Edmonton tu adalah sebuah bandar yang berada di antara Nisku dan juga Bandar Lidak, guys. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, untuk pengetahuan anda, Amber tinggal dekat sebuah bandar yang bernama Fort McMurray di daerah Alberta, dan Alberta tu berada di Kanada, guys. So kita punya cerita sekarang ni, kita berada di negara Kanada dan kawasan yang kita akan fokus untuk video kali ini adalah Fort McMurray, iaitu tempat tinggalnya Amber, and then bandar Edmonton, bandar Lidak dan sebuah pekan kecil yang bernama Nisku. Semua tempat yang Kero bagi tahu ni memang ada kaitan dengan kes ni, guys. Sebelum kita go through the story, kita kena flashback sikit, guys. Ketika Amber masih baby lagi, seorang wanita yang bernama Tutsi mengambil Amber untuk dijadikan anak angkat disebabkan oleh Tutsi tidak mempunyai anak perempuan. Tutsi mempunyai 4 orang anak, akan tetapi semuanya berjantina lelaki, guys. Maka disebabkan itu, Tutsi membuat keputusan untuk membawa masuk seorang anak angkat yang berjantina perempuan ke dalam keluarga mereka, dan orang itu adalah Amber Tuccaro, guys. Jadi pada mulanya keluarga angkat Amber dan juga Amber ketika di usia kanak-kanak, mereka semua tinggal dekat sebuah pekan kecil yang bernama Fort Chipewyan, yang di mana penduduk yang tinggal dekat kawasan Fort Chipewyan tu tidak melebihi daripada 500 orang. Ianya umpama jika kita tinggal dekat bandar, jumlah penduduk sebanyak 500 orang tu hanyalah merangkumi sebuah taman perumahan sahaja, ataupun mungkin jumlah penduduk sebanyak 500 orang tu hanyalah merangkumi separuh daripada taman perumahan di bandar, guys. Macam dekat Kero punya taman perumahan ni ada lebih kurang dalam 600 buah rumah, dan anda bayangkan jika sebuah rumah mempunyai 2 orang yang tinggal dekat dalam sebuah rumah, dah jadi 1200 orang dalam satu taman perumahan Kero ni. Tapi tak mungkin lah kan 2 orang yang tinggal dekat dalam satu rumah. Maybe ada yang 2, maybe ada yang 3, maybe ada yang 4, maybe ada yang 6. Maka penduduk yang ada dekat taman perumahan Kero mungkin melebihi daripada 2000 orang, guys. Itu adalah jumlah penduduk taman perumahan Kero sahaja. Jadi apa yang Kero nak sampaikan dekat sini, disebabkan oleh penduduk yang terlalu sedikit dekat Fort Chipewyan tu, ekonomi yang ada dekat sana tidak begitu memberangsangkan sangat, sebab tiada peluang pekerjaan. Nak cari kerja susah, nak cari duit susah. Boleh hidup tapi cukup-cukup makan je lah. Maka ketika Amber di usia remaja, keluarga angkat Amber dan juga Amber berhijrah daripada sebuah pekan kecil Fort Chipewyan tu ke sebuah bandar yang bernama Fort McMurray, guys. Jadi Amber dengan keluarga angkat dia tu tinggal dekat Fort McMurray tu sehinggalah pada satu hari tu yang di mana Amber didapati telah melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama sebagai Jacob, dan ayah kepada budak Jacob tu tak nak bertanggungjawab ke atas kelahiran Jacob. Pada masa tersebut, keluarga angkat dia tu, terutama sekali mak angkat dia yang bernama Tutsi tu, tidak mempunyai sebarang masalah dengan kelahiran Jacob. Even bapak budak tu tak nak bertanggungjawab pun. Tak ada masalah. Tapi mungkin Amber berasa malu akan perkara tersebut dengan adik-beradik angkat dia yang lain, dan akhirnya Amber membuat keputusan untuk keluar daripada rumah keluarga angkat dia, dan dia cuba untuk berdikari sendiri dengan bekerja dan mencari rumah untuk disewa, guys. Tapi even dia dah berusaha untuk berbuat demikian, nasib tidak menyebelahi dia, yang di mana akhirnya dia terpaksa untuk duduk di sebuah rumah perlindungan yang bernama Unity House. Unity House ni adalah sebuah rumah untuk wanita-wanita dan juga anak-anak yang mempunyai masalah ataupun ditindas. Ada je mangsa-mangsa perdagangan manusia dekat situ, ada je mangsa-mangsa keganasan rumah tangga, ada je mangsa-mangsa rogol dekat situ. Konsep rumah tu adalah untuk provide tempat tinggal dan juga untuk provide makanan kepada wanita-wanita ataupun kanak-kanak yang ada masalah, dan mereka dibenarkan untuk duduk dekat situ dalam jangka masa 21 hari. Rumah tu besar gila, dia umpama macam sebuah bangunan, dan dekat dalam Unity House tu ada 45 bilik beserta bilik air, guys. Dan Amber adalah salah seorang yang duduk dekat situ. Amber ni dia berusaha untuk bekerja dan mencari duit untuk menyewa rumah, akan tetapi ianya tidak berhasil, sehingga kan Amber masuk ke dalam Unity House tu sebanyak 3 kali berturut-turut, yang di mana dia tinggal dekat Unity House tu selama 21 hari, dan selepas tu dia keluar, and tak lama lepas tu dia masuk balik ke Unity House tu, dan selepas 21 hari kemudiannya dia keluar balik, and then dia masuk balik. Dan apabila kali ketiga dia dimasukkan ke Unity House tu, akhirnya dia give up, yang di mana pada masa tersebut dengan rasa berat hati dia terpaksa untuk call mak angkat dia yang bernama Tutsi tu untuk pick up dia dekat Unity House dan bawa dia pulang ke rumah keluarga angkat dia, guys. Semasa Amber berada dekat Unity House tu, Amber dia ada seorang kawan baik yang di mana kawan dia tu selalu support Amber dan selalu mengatakan mungkin pada satu hari nanti Amber akan mampu untuk membeli rumah
dan duduk dekat rumah dia tu bersama-sama dengan Jacob. Even Amber dengan kawan baik dia tu dah keluar daripada Unity House pun, mereka masih lagi kontak untuk support each other guys. Maka selepas beberapa ketika mereka tidak berjumpa, pada 17 Ogos 2010, kawan baik kepada Amber tu datang ke rumah keluarga angkat Amber untuk berjumpa dengan Amber guys. Dan apabila mereka bersua muka, mereka pun berborak-borak santai, dan pada masa tu kawan baik kepada Amber tu memberitahu kepada Amber bahawasanya dia ingin pergi berjalan-jalan di Edmonton selama 2 hari, dan dalam pada masa yang sama dia mengajak Amber sekali untuk pergi bersama-sama dengan dia ke sana, dan dia suruh Amber bawa si Jacob tu sekali dengan dia guys. So apabila Amber mendengar ajakan tersebut, dia tak cakap banyak guys. Dia memang excited gila. Even percutian tu hanya 2 hari je guys. Walaupun si Amber tu excited, walau macam mana sekalipun, dia tetap perlu meminta kebenaran dengan mak angkat dia tu. Jadi semasa Amber sedang meminta kebenaran dengan mak angkat dia untuk pergi berjalan-jalan ke Edmonton bersama-sama dengan kawan baik dia tu, dalam pada masa tu si kawan baiknya Amber tu terus pergi beli 3 tiket kapal terbang untuk diri dia, Amber dan juga Jacob guys. Dia beli 3 tiket kapal terbang tu semasa Amber tengah minta kebenaran tau dengan mak dia. So apabila Amber sudah memberitahu akan perkara tersebut kepada mak dia tu menunjukkan reaksi kerisauan sikit lah. Sebabnya guys, Amber tu actually jarang sekali untuk keluar daripada bandar Fort McMurray. Memang boleh kira lah berapa kali je Amber keluar daripada Fort McMurray tu. Itu pun dengan family angkat dia. Dia tak pernah keluar daripada bandar Fort McMurray tanpa family angkat dia guys. And benda ni lah yang membuatkan mak angkat dia tu agak risau sikit, lagi-lagi dalam keadaan yang terlalu spontan, tak rancang langsung. Yelah, biasa kalau kita nak pergi bercuti, mesti kita akan rancang dulu kan, nak pergi bila, naik apa, berapa bajet yang diperlukan, berapa hari dekat sana, and macam-macam lagi lah. Yang penting perlu dirancang lah kan. Ini tak. Kawan baiknya si Amber tu terus ajak untuk pergi pada hari tu juga guys. Baru ajak hari ni, terus nak pergi hari ni. And daripada location bandar Fort McMurray ke bandar Edmonton adalah sejauh 468 km guys. Umpama daripada JB nak pergi ke Perak, mat dia punya jauh tu. So guys, pada mulanya mak angkat Amber tu tak bagi Amber untuk pergi ke Edmonton. Akan tetapi Amber terus menerus untuk pujuk mak dia supaya mak dia memberikan kebenaran untuk pergi ke sana lah. Untuk pujuk mak dia tu, si Amber pun bagi tahulah dekat mak dia pergi sana pun bukannya seorang-seorang, sekali dengan kawan dia yang tadi tu, and dia bawa Jacob sekali. And at the same time, Amber dengan kawan dia pun berjanji dengan maknya Amber tu, yang di mana mereka akan sentiasa berhati-hati walau di mana jua mereka berada. And bila difikir-fikirkan balik, mak Amber pun membenarkan Amber untuk pergi ke sana walaupun dipenuhi dengan perasaan berat hati, dan juga mak Amber membenarkan mereka untuk pergi ke sana dengan satu syarat, yang di mana mereka perlu bertolak ke Edmonton pada keesokan paginya, iaitu pada 18 Ogos 2010. So kawan kepada Amber tadi tu yang tengah nak beli tiket tu terus tukar date penerbangan mereka kepada keesokan harinya guys. And after that, Amber pun packing semua barang-barang dia, dan pada keesokan harinya diorang bertiga pun terus bertolak ke Fort McMurray International Airport, and daripada situ mereka menaiki kapal terbang untuk pergi ke Edmonton International Airport. Selepas 1 jam dekat dalam kapal terbang, mereka pun tiba di Edmonton International Airport, and dekat situlah mereka baru nak mencari hotel-hotel yang mereka ingin bermalam. And disebabkan oleh bajet mereka yang tak berapa nak banyak sangat, maka mereka memilih untuk bermalam dekat sebuah hotel yang bernama Nisku Place Motel, yang di mana Nisku Place Motel adalah antara hotel yang termurah dekat kawasan situ, and jarak antara Nisku Place Motel dengan Edmonton International Airport pun tak berapa nak jauh sangat guys, bersebelahan sahaja. So guys, diorang punya plan pada masa ni adalah mereka akan stay dekat Nisku Place Motel, and then pada keesokan harinya, iaitu pada 19 Ogos 2010, mereka akan terus ke bandar Edmonton untuk bersia-sia dekat sana. Akan tetapi semua benda tu tidak berlaku, yang di mana pada pukul 8 malam, iaitu pada 18 Ogos 2010 tu, itu adalah kali terakhir Amber dilihat selepas dia didapati telah hilang secara misteri guys. So guys, what happened to Amber Tuccaro? Pada pukul 8 malam 18 Ogos 2010, Amber meninggalkan Jacob bersama-sama dengan kawan dia tu dekat Nisku Place Motel. Atas alasan apa Amber meninggalkan mereka berdua? Sebab Amber meninggalkan Jacob dan kawan dia tu actually tidak dapat diketahui, oleh kerana hanya Amber je yang tahu dia nak pergi ke mana pada masa tu. Akan tetapi terdapat beberapa speculation ataupun teori yang menunjukkan sebab kenapa Amber pergi meninggalkan Jacob dan kawan dia tu guys. Ada yang mengatakan Amber meninggalkan mereka berdua adalah disebabkan untuk keluar membeli makanan guys. Dan ada juga
juga beberapa pihak yang mengatakan Amber keluar daripada motel disebabkan oleh dia terlalu excited nak pergi ke Edmonton. Jadi pada malam tu dia pun keluar daripada Nisco Place Motel untuk mendaki di sebuah bukit yang di mana jika dia berada dekat puncak bukit tu dia boleh nampak bandar Edmonton dengan sangat jelas. Dan ada juga yang mengatakan pada malam tersebut Amber cuba untuk pergi ke bandar Edmonton secara bersendirian. Dia nak pergi sana seorang-seorang guys. Atas sebab apa sekalipun ianya tidak dapat diketahui kerana sejak daripada itu Amber terus hilang dan tidak dapat dijumpai guys. So pada keesokan paginya iaitu pada 19 Ogos 2010 selepas menyedari Amber tidak pulang ke hotel, kawan kepada Amber terus menghubungi mak angkat Amber untuk memberitahu akan perkara tersebut. Dia pun menceritakan kepada mak Amber yang di mana Amber telah meninggalkan bilik hotel mereka pada hari semalamnya dan dia pun beritahu kepada mak Amber yang di mana selepas Amber hilang tu Amber langsung tidak menghubungi dia guys. Langsung tak ada call, langsung tak ada message, just gone like that. Lepas je mak Amber dengar pasal benda tu, mak dia pun macam pelik gila lah kan, sebabnya Amber tidak pernah meninggalkan anak dia tu lama-lama. Lagi-lagi anak dia tu baru je berumur setahun and perlukan susu badan dia. So mak Amber pun suruh kawannya Amber tu untuk call Royal Canadian Mounted Police, iaitu polis yang berkuasa dekat situ, dan mak dia suruh kawannya Amber tu untuk melaporkan akan kehilangan Amber kepada mereka guys. Dan untuk pengetahuan anda, respons yang diterima oleh keluarga dan kawan Amber daripada Royal Canadian Mounted Police berkaitan dengan kes kehilangan Amber tu memang sangat-sangat tak masuk akal guys. Yang di mana Royal Canadian Mounted Police ataupun RCMP, susah sangat lah nak sebut panjang-panjang kan. Lepas ni kira sebut RCMP ataupun polis je, senang sikit. So yang di mana pihak RCMP ataupun pihak polis tu tidak memandang kes kehilangan Amber Tuccaro ni sebagai sebuah kes yang serius. Mereka hanya memandang remeh dengan kes ni, yang di mana semasa laporan dibuat, pihak RCMP atau pihak polis memberitahu kepada mak angkat Amber sekali dengan kawannya Amber tu, yang di mana mereka memberitahu kepada mak dengan kawan Amber tu mungkin malam tadi si Amber tu dah berparti dekat Edmonton. Nanti dia balik lah tu. And kalau nak buat laporan berkaitan dengan kes kehilangan Amber, korang kena tunggu 24 jam. So bukan benda ni je yang menunjukkan polis memandang remeh dengan kes ni guys. Ada lagi guys, yang di mana selepas 10 hari Amber didapati telah hilang, iaitu pada 28 Ogos 2010, kes kehilangan Amber dengan secara tiba-tiba telah ditutup oleh pihak polis. Atas dasar apa mereka menutup kes kehilangan Amber ni? Alright, mereka mengatakan daripada hasil siasatan yang telah dibuat, mereka mendapati ada beberapa orang awam yang pernah melihat Amber dekat sekitar kawasan Nisco, dan juga mereka mengatakan social media Amber didapati aktif dalam masa 10 hari yang lalu, iaitu 10 hari daripada tarikh kehilangan dia guys. And polis menggunakan alasan ni untuk menutup kes kehilangan Amber walaupun Amber tu masih tidak dijumpai. Diorang just cakap ada orang nampak and ada tanda-tanda social media Amber tu aktif dalam masa 10 hari tu, and then just tutup. Alright guys, biasanya kalau ada orang yang hilang, polis akan memasukkan nama-nama orang yang hilang di dalam satu listing orang-orang yang hilang tau. Listing orang-orang yang hilang tu adalah berfungsi untuk menunjukkan orang-orang yang hilang tu masih tidak berjaya untuk dijumpai, masih tidak berjaya untuk ditemui. And untuk kes Amber Tuccaro, even Amber masih belum ditemui, even Amber masih belum dijumpai. Selepas kes Amber ditutup, pihak polis pergi remove ataupun pergi buang nama Amber Tuccaro daripada nama listing orang-orang yang hilang tu guys. Jadi apabila kes Amber Tuccaro telah ditutup, nama Amber Tuccaro telah di-remove daripada listing orang-orang yang hilang, kes ni memang takkan settle sampai bila-bila. Walhal mak kepada Amber sangat-sangat yakin yang anak dia tu memang tak ada nak buat hal, tak ada nak lari daripada rumah. Mak Amber yakin yang anak dia tu memang takkan tinggalkan baby Jacob sebab dia sayang gila dekat baby Jacob tu, and mak dia pasti ada something wrong dekat Amber. Ada something yang terjadi dekat Amber guys. So disebabkan itu, mak dia fight gila-gila. Mak dia paksa polis untuk letak balik nama anak dia dekat dalam listing orang-orang yang hilang tu. Mak dia paksa polis untuk buka balik kes ni dan menjalankan siasatan dengan menyeluruh, dan hasil daripada usaha mak Amber untuk fight dengan pihak polis tu berjaya guys. Polis buka balik kes ni, and sejak daripada tu mak dia follow rapat dengan kes kehilangan Amber. Kalau ada yang tak kena, mak dia pergi persoalkan. Kalau ada something wrong dengan siasatan, mak dia persoalkan. Mak dia keep fighting untuk membuatkan pihak polis dekat situ buat kerja diorang dengan betul lah. Kalau tak dipaksa memang kerja tak jalan man. Yang lagi tak boleh belah punya, barang-barang Amber masa dekat hotel Nisco tu semuanya telah diambil oleh pihak polis, tapi diorang semua langsung tak ada nak buat siasatan berkaitan dengan barang-barang Amber yang mereka ambil daripada hotel tu. Itu semua adalah barang-barang bukti sebelum kejadian berlaku, tapi mereka langsung tak ada nak buat siasatan lanjut dengan barang-barang bukti tu. And yang paling teruk sekali adalah dalam beberapa bulan selepas kehilangan Amber, barang-barang bukti kepunyaan Amber tu semuanya telah dimusnahkan tanpa pengetahuan keluarga Amber. Sepatutnya kalau barang-barang tu tak ada kaitan dengan kes ataupun tidak digunakan untuk siasatan lanjut, barang-barang tu semua sepatutnya should be diserahkan kepada keluarga orang yang hilang tau, bukannya dimusnahkan. Barang-barang tu actually sangat bermakna buat keluarga Amber sebab ada sentimental value dekat barang-barang tu guys.
Selepas 2 tahun kehilangan Amber iaitu pada tahun 2012, polis meriliskan satu klip audio yang berdurasi lebih kurang dalam 1 minit macam gitu, and klip audio tu adalah berkaitan dengan kes kehilangan Amber. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north to Beaumont. Yo, where are we going? No, this is a... Are you f***ing kidding me? You better not take me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going into the city, are we? We're going No, we're not. Yes. Then where the f*** these roads going to? 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street. 50th Street. Jesus, right? Over town. Down. Klip audio tu adalah hasil daripada rakaman panggilan telefon Amber Tuccaro yang dibuat kepada salah seorang abang dia, yang di mana abang dia tu berada dekat salah sebuah pusat tahanan reman di Edmonton Remand Center. And dekat Edmonton Remand Center tu, diorang ada satu sistem yang di mana sistem tu akan merekodkan segala panggilan telefon yang masuk ke dalam kawasan Edmonton Remand Center tu ataupun pusat tahanan tu, guys. And selepas 2 tahun kemudian baru polis dapat discover phone call tu dengan secara tidak sengaja, and then apa yang mereka dapati, durasi panggilan telefon tu adalah sepanjang 17 minit kepanjangannya, guys. Dan Amber melakukan panggilan tu adalah kerana dia merasa diri dia di dalam bahaya selepas seorang lelaki yang tidak dikenali telah menjemputnya naik ke dalam kereta lelaki berkenaan, dan setelah berada di dalam kereta tu, lelaki tersebut tidak membawa keretanya ke tempat yang ingin dituju oleh Amber, malah dia pergi ke arah yang bertentangan. Dan sejurus perkara tersebut berlaku, baru Amber realise yang dia berada di dalam keadaan yang bahaya dan membuat panggilan ke abang dia untuk meminta bantuan. Tapi sayang sekali abang dia berada dekat dalam pusat tahanan reman, dan apa yang Amber mampu buat adalah dia cuba untuk memberi segala maklumat berkaitan dengan kes tersebut dengan cara teruskan berbual dengan lelaki yang tidak dikenali itu, guys. Selepas 2 tahun Amber dah hilang, baru sekarang RCMP ataupun polis dekat situ klasifikasikan kes tersebut sebagai sebuah kes pembunuhan, yang di mana polis menganggap lelaki tidak dikenali itulah yang telah membunuh Amber. Dan selepas beberapa hari rakaman klip audio tu diriliskan, seramai 3 orang wanita telah datang ke balai polis dan mereka mengatakan mereka cam ataupun mereka kenal dengan suara lelaki yang tidak dikenal itu yang ada dekat dalam klip audio tu, guys. Dan kalau korang nak tahu, ketiga-tiga orang wanita tu memberikan nama yang sama, guys. Nama lelaki yang tidak dikenal itu, 3 wanita tu bagi nama yang sama kepada pihak polis. Okey, selepas polis meriliskan klip audio tu pada 1 hari bulan September 2012, polis memberitahu kepada keluarga Amber yang di mana Amber telah berjaya ditemui, akan tetapi hanya tinggal rangka sahaja. Ianya berlaku yang di mana beberapa minggu sebelum tu terdapat sepasang suami isteri sedang menunggang kuda di kawasan ladang yang berdekatan dengan bandar Lidak, dan mereka lah yang menemui rangka tersebut. Dan selepas pasangan suami isteri tu jumpa rangka tu, mereka pun call polis datang dan polis bawa rangka tersebut ke bahagian forensik untuk melihat milik siapakah rangka tersebut. So bila penemuan rangka ni dah kecoh gila dekat kawasan situ, orang ramai pun membuat spekulasi yang di mana mungkin rangka tersebut adalah milik Amber. Orang ramai membuat spekulasi macam itu sebab beberapa minggu sebelum tu kan polis dah riliskan klip audio phone call Amber tu, and disebabkan itulah orang awam membuat andaian kemungkinan rangka tersebut adalah milik Amber Tuccaro. Even orang awam membuat andaian rangka yang ditemui itu adalah milik Amber, tapi pihak polis cakap diorang tak percaya rangka yang ditemui itu ada kaitan dengan kes kehilangan Amber. Dan setelah beberapa hari kemudian, pihak perubatan Edmonton dan RCMP Forensic Identification Services membuat ujian ke atas rangka tersebut, and finally mereka mendapati rangka tersebut adalah milik Amber Tuccaro, guys. Dan selepas keluarga Amber diberitahu berkenaan dengan rangka Amber yang ditemui itu, pihak polis terus kena hentam kau-kau dengan orang awam, dan keluarga Amber terus salahkan polis di atas kematian Amber. And dekat sinilah polis RCMP mengakui yang mereka telah melakukan kesilapan, and pihak RCMP terus meminta maaf kepada keluarga Amber di atas kejadian tersebut, guys. And untuk pengetahuan anda, lokasi Nisku Place Motel dengan lokasi rangka Amber ditemui berada di dalam jarak 17 minit perjalanan. Ianya sama dengan kepanjangan phone call yang dibuat oleh Amber kepada abang dia, yang di mana yang macam Khairul ceritakan tadi tu. Secara ringkasnya, Amber nak pergi ke bandar Edmonton, tapi lelaki yang tidak dikenal itu membawa Amber pergi ke kawasan pedalaman ataupun kawasan luar bandar dengan menaiki kereta. Dan selepas 17 minit perjalanan, dia telah dibunuh dan ditinggalkan di kawasan luar bandar. So itu sahaja observation yang mampu polis RCMP buat, disebabkan semuanya sudah terlambat, guys. Hanya tinggal rangka sahaja. And untuk pengetahuan korang, selepas rangka Amber ditemui, polis berjaya
menemukan sebanyak 4 rangka yang lain dan kesemua rangka tersebut didapati adalah rangka wanita dan lokasi penemuan kesemua rangka tersebut adalah berada di dalam radius 8 km daripada lokasi penemuan rangka Amber. So rangka yang ditemui adalah milik yang pertama Edna Bernard yang telah dilaporkan hilang pada 22 September 2002, yang kedua Katie Sylvia Ballantyne yang telah dilaporkan hilang pada 28 April 2003, yang ketiga adalah Dolores Brower yang telah dilaporkan hilang pada 15 Mei 2004 dan yang keempat adalah Corey Otterbright yang telah dilaporkan hilang pada 9 Mei 2004. Kesemua mangsa hilang ni didapati dengan cara yang sama, iaitu sebelum mereka hilang tu mereka sedang berjalan dekat tepi jalan. Kesemuanya sama dan polis membuat andaian kemungkinan perkara ni adalah kerja seorang serial killer ataupun pembunuh bersiri, guys. So sekarang ni guys, polis collect kesemua bukti-bukti yang ada berkaitan dengan kelima-lima mangsa pembunuhan tu dan mereka mendapati tiada satu pun yang mereka boleh gunakan untuk membuat siasatan yang lebih mendalam kecuali rakaman klip audio daripada phone call Amber tadi tu. Itu sahaja yang mereka ada untuk menyelesaikan kes ni, guys. And tadi Kero ada cerita yang 3 orang wanita datang ke balai untuk memberikan nama seorang lelaki yang berada dekat dalam phone call tu kan. So lelaki tu telah dipanggil ke balai polis untuk membantu siasatan dan selepas RCMP dah buat soal siasat ke atas lelaki berkenaan, polis mengatakan lelaki tersebut tidak ada kaitan dengan kes ni. So benda ni berlarutan sehinggalah pada Januari 2020, iaitu 8 tahun selepas penemuan rangka-rangka tersebut, yang di mana pada masa tu seorang lelaki telah datang ke balai polis untuk memberikan keterangan berkenaan dengan kes ni, yang di mana lelaki tu baru je dapat tahu kes pembunuhan bersiri ni untuk kali yang pertama, guys. Dia baru tahu benda kes ni, guys. So lelaki tu bagi tahu dekat polis kemungkinan suara lelaki yang berada dekat dalam phone call tu adalah milik suara bapak dia, yang di mana bapak dia tu dah mati dah. Tapi dia bersumpah yang suara tu memang suara bapak dia, guys. And dia bersumpah juga bapak dia memang selalu memandu dekat kawasan kelima-lima pembunuhan tu, guys. Dan lelaki tu percaya yang bapak dia tu terlibat juga dengan beberapa lagi kes pembunuhan dekat Alberta. Walau bagaimana sekalipun ianya agak sukar untuk diselesaikan sebab bapak dia tu dah mati, guys. Macam mana nak settle kan? So kes ni masih lagi sedang berada di dalam siasatan sampai sekarang, guys. Okay. So that's all from Kero series. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.